Mulai kemarin kami membicarakan tentang ubat cair darah. Secara umumnya ubat pencair darah ini satu ubat yang penting pada ramai orang, terutamanya sekiranya anda disahkan mengidap penyakit jantung yang berkaitan dengan darah yang beku lah. Sakit jantung, stroke, lumpuh kaki, tangan, ataupun ada penyakit darah beku di paru-paru yang kita panggil pulmonary embolism. Kita akan guna ubat pencair darah ni sekiranya anda memang disahkan mengidap atau disyaki atau disahkan mengidap sakit jantung ataupun stroke ataupun pulmonary embolism, ada darah kaki di kaki atau dalam paru-paru. Itulah indikasi asal bagaimana kita gunakan ubat pencair darah. Okey, sekiranya anda ada sakit-sakit itu, kita akan gunakan ubat cair darah. Itu biasanya kita akan guna ubat yang kita panggil apa? Tak tahu apa dia? Kita panggil ubat nama aspirin atau winsprin. Itu semualah adik-beradik dia. Itu ubat yang asal lah. Nama asalnya ubat aspirin, cardiprin, winsprin, glyprin. Itu nama yang asal ubat cair darah ni kan. Itu adalah grup pertama yang kita gunakan. Secara umumnya ramai orang kena makan ubat cair darah ni. Cuma isunya di Malaysia ni dia pelik sikit. Saya tentang isu di Malaysia ni. Itu ubat cair darah yang pertama yang kita gunakan, yang ramai orang ada. Okey. Isunya ubat cair darah nama aspirin satu je. Dia kadang-kadang menyebabkan dapat gastrik, pedih perut, pedih ulu hati. Dos yang sama kita gunakan kadang-kadang 100, kadang-kadang suku. Kalau aspirin dia akan kerat min aspirin 300 dos 300 mg. Kadang-kadang kita kerat 4 75 mg. Kadang-kadang dia kerat 2 150 mg. Jadi dos yang asal memang macam itulah. Dia gunakan ubat nama aspirin. Jadi apa yang asalnya itu masalah besar, masalah aspirin kadang-kadang pedih ulu hati. So sekarang depa ubat-ubat baru yang dipanggil cardiprin ataupun aspirin cardio ataupun nama winsprin ataupun glyprin. Mana dalam kes ini aspirin yang sama, cuma dia coated di permukaan ubat tu, di coated disalut dengan glukos. Jadi tujuannya untuk mengurangkan pedih ulu hati bila makan ubat nama aspirin. Ya, timbul ubat nama cardiprin ataupun glyprin ataupun winsprin ataupun aspirin cardio. Itu satu grup ubat cair darah lah. Yang kedua adalah ubat yang kita panggil mungkin yang tak payah tahulah ubat yang mungkin you pernah guna, nama ubat namanya Plavix ataupun clopidogrel ataupun apoclopidogrel. Itu ubat cair darah grup kedua. Dan Plavix ni kita dah guna sejak tahun 2008 tak silap saya, atau 2005. Lepas tu ada ubat baru. Sekarang banyak orang guna perkataan nama Brilinta ataupun Ticagrelor. Itu grup ubat pencair darah nombor 3. Dalam tu dia ada ubat nama Prasugrel lah. Itu satu grup lagi. Okey, yang keempat yang kita panggil ubat pencair darah, kita panggil anticoagulant. Yang mungkin yang pernah bawa nama warfarin atau oroferin. Itu macam-macam jenis sama. Itu grup keempat. Yang kelima yang kita panggil NOAC, ubat pencair darah yang paling baru. Yang itu grup anticoagulant yang macam ubat nama dia apa? Apixaban, Eliquis ataupun dabigatran, Pradaxa. Itu grup. Jadi umumnya ada 5 jenis lah. Bagi banyak doktor dia ada ubat lain kita panggil nama heparin, enoxaparin, Clexane. Itu tak payah tahu. Untuk doktor saja. Okey, apa kegunaan ubat cair darah? Nak bagi darah kita cair. Jadi semua penyakit yang ada kaitan dengan darah beku, kita gunakan ubat pencair untuk kurangkan kecairan dia. Jadi sebab itulah contoh kita dapat stroke, anda dapat heart attack, anda dapat masalah pulmonary embolism, kita guna ubat pencair darah. Satu lagi indikasi kenapa kita guna ubat pencair darah ialah sekiranya anda ada mempunyai rentak jantung yang tak stabil, yang kita panggil AF. Berdebar doktor bagi ubat cair darah. Biasa kan kadang ada yang sakit yang makan ubat tu, atau mungkin you makan atau adik-beradik you makan. Yang ketiga, grup ketiga ialah orang yang menggunakan injap palsu. Yang itu pun ada ubat pencair darah yang kita kena gunakan. Jadi secara umumnya itulah 3 grup. 3 grup yang perlu menggunakan ubat pencair darah. Jadi hubung kait dia ialah bila kita makan ubat cair darah, kalau anda dapat heart attack, anda akan makan ubat dua jenis. Aspirin satu grup, yang kedua ubat nama clopidogrel ataupun
ticagrelor brilliantha ataupun prasugrel. Dia tak akan sebut dah. Jadi anda akan makan kembar dua jenis ubat cair darah serentak. Dan kita makan ubat ni sekurang-kurangnya untuk 1 tahun. Kembar dua jenis tu. Lepas tahun, majoriti boleh kita kurangkan jadi satu jenis, kecuali ada sebab tertentu. Itu tak payah nak sembang lah. Doktor akan cerita. Ada Cik Dennis tanya, boleh ke ubat cair darah tu semua orang ambil? Jawapannya tak boleh, Cik Dennis dah. Tak semua orang boleh ambil ubat cair darah. Sebab sama dia darah kita kan jadi terlalu cair. Iaitu risiko ubat cair darah kadang-kadang terlalu cair. Terutamanya kalau dia dengan orang yang dah berumur. Kadang kita perasankan dia mudah lebam di kulit. Di sini, di badan, di kulit. Kadang-kadang berlaku pendarahan di gusi, di gigi ya. Kadang-kadang kita akan batuk, kita pergi hidung berdarah. Kadang-kadang batuk keluar darah. Kadang-kadang itu kita boleh nampak. Kita kata berdarah dalam perut, dapat gastric ulcer, pendarahan dapat kita tempat tambah darah. So itu komplikasi ubat pencair darah, Cik Dennis ya. Sebab tu tak semua orang perlu makan ubat cair darah. Jadi kita akan mulakan ubat cair darah sekiranya memang anda mempunyai penyakit yang berisiko tinggi yang boleh mengancam nyawa. Jadi kita makan ubat cair darah. Tapi kita tak pula mau berlaku komplikasi ataupun side effect makan ubat cair darah, antaranya pendarahan dalam perut. Itu kita paling bimbang. Kalau pendarahan di bawah kulit tak jadi masalah, darah hidung okey. Kadang-kadang kita nampak darah di bawah mata. So there must be a strong indication why you should be on blood thinning drugs. Tak semua orang boleh makan ubat cair darah. Dan anda juga kena tahu kenapa anda kena makan 2 jenis ubat cair darah. You kena tanya doktor you, anda kena makan 1 atau makan 2. Komplikasi yang paling besar bila makan ubat cair darah adalah bleeding. Yang kedua, komplikasi yang boleh berlaku juga ialah kalau anda guna ubat tu kadang-kadang setengah orang dapat allergic. Kalau anda contoh ada allergic kepada penicillin, antibiotik, ada kemungkinan anda boleh dapat allergic terhadap aspirin. Dia akan sama jadi macam sebiji macam orang allergic kan, kadang merah muka, gatai badan. So kalau anda memang ada masalah allergic, anda kena beritahu doktor bahawa anda allergic supaya bila doktor bagi ubat tu, doktor akan pilih. Tak gunakan ubat nama aspirin contohnya kan. Sebab tu apa yang berlaku, saya tengok kadang-kadang yang berlaku kadang-kadang pesakit lupa nak ubat dan doktor mulakan, ataupun kadang-kadang dia memang allergi terhadap aspirin saja. Jadi kalau jadi benda tu berlaku, beritahu doktor lah supaya doktor boleh tukar. So kalau you ada masalah gastrik ke, masalah allergi ke, jangan berhenti ubat cair darah tanpa sebab. Tanpa merujuk pada doktor. You have to ask, you have to inform your doctor, consult them, just tell them that you have allergic. So doktor akan bantu anda untuk tukar ubat lain contohnya kan, supaya kurangkan berlaku risiko allergic. Jadi bila makan ubat tu pastikan anda makan itu. Yang ketiga kalau berlaku juga, contohnya kalau kadang-kadang pendarahan juga boleh berlaku sekiranya bila anda makan ubat cair darah, anda juga makan ubat tahan sakit. Contoh Ponstan ataupun Voren ataupun Brufen. Itu antara ubat-ubat tahan sakit yang banyak orang guna. Macam kadang-kadang setengah pesakit, tapi kalau dia badan letih, dia suka pergi hospital atau klinik minta cucuk ubat tahan sakit. Memang cepat, tetapi anda akan menyebabkan risiko berlaku ulcer yang tinggi pada perut anda. Begitu juga kadang-kadang akan memulakan risiko berlaku pendarahan ekstra. Anda makan Caliprin, betul anda makan pula ubat tahan sakit, maka akan ada excess bleeding. Jadi boleh berlaku pendarahan ekstra daripada kulit, daripada bawah perut anda. Jadi itu isu yang paling penting lah bila makan ubat cair darah. Isu yang sama juga ialah berlaku bila orang tanya vaksin, doktor vaksin macam mana vaksin COVID ni? Dulu pernah kita vaksin cocok juga kadang-kadang, macam anda nak pergi umrah dengan haji kan, ya cocok juga. Tapi tak pernah tanya pun apa masalah COVID ke, masalah vaksin dengan ubat pencair darah. Sebenarnya sama juga kalau anda makan ubat pencair darah, tidak ada isu langsung untuk anda pergi suntikkan untuk vaksin. Apa yang anda kena buat, macam saya ulang banyak kali, dan tempat suntik tu tekan lama sikit. Katakan dia untuk vaksin cucuk belah kiri, bahu belah kiri kan, so dia kena tekan lama sikit tempat suntik tu. Kalau suntik biasa dia tak payah tekan, mungkin seminit. Tapi kalau anda makan ubat pencair darah, anda mesti tekan tempat suntik itu mungkin di antara mudahlah 3 hingga 5 minit. Sebab kadang-kadang akan berlaku pendarahan di bawah kulit, dalam otot tu. Dan saya pernah lihat pesakit yang gunakan vaksin,
dia tak tekan, pendarahan berlaku banyak. Atau juga kadang-kadang apa yang berlaku kalau anda masuk hospital, mungkin sebab serangan jantung, lepas tu kan dia bubuh drip kan. Kadang-kadang dia bubuh drip tu, dia nak buang jarum tu, dia terlupa nak tekan, akhirnya kita kembat kita punya lengan ke tangan kita dia akan apa biru tu kan. Itu maksudnya ada berlaku pendarahan di bawah kulit. Ya, sebab itu anda kena tekan lama sikit. Lama berhenti pada saya sekurang-kurangnya 3 minit hingga 5 minit lah. Itu cara yang paling selamat kalau anda makan ubat cair darah. Satu peringatan bagi pesakit yang makan ubat cair darah. Betul orang tanya, doktor, makan cair darah, saya makan ubat cair darah, boleh tak saya makan sayur hijau? Okey, banyak orang tanya. Kalau anda makan aspirin atau apa sahaja ubat kecuali ubat nama warfarin. Kalau anda makan ubat cair darah bukan warfarin, warfarin ubat cair darah tapi dia kita grup lain. Kalau anda makan warfarin, anda tak boleh makan sayur hijau, bayam, kangkung, apa lagi? Kailan, sawi. Itu perkara-perkara yang kalau anda makan masa yang sama anda makan ubat nama warfarin, maka darah anda akan menjadi likat. Jadi ubat itu tak berkesan nanti. Jadi kalau anda makan ubat warfarin, tak boleh makan ubat cair darah. Tapi kalau anda makan ubat selain daripada itu, maka tak jadi isu nak makan sayur. Makanlah sayur apa saja, tak salah. Tapi kalau warfarin, please know that you cannot take green vegetables. Yang boleh apa? Contohnya tauge, boleh lah. Sedap juga tauge buat sayur lemak. Kobis putih, itu boleh lah. Itu perkara-perkara yang kena faham. You all boleh rujuk dalam buku orang yang makan ubat nama warfarin, doktor akan bagi satu buku. Dalam tu dia sebut makanan-makanan yang tak boleh dimakan. Isu dia, so you all kena faham tentang ubat cair darah tu. Satu saya tentang komplikasi, saya komplikasi pendarahan, yang kedua ada alergik, yang ketiga adalah penggunaan bila anda suntikan. Begitu juga anda makan ubat cair darah, anda nak cabut gigi. Doktor, saya nak cabut gigi macam mana? Okey. Di luar negara luar selain Malaysia, dia tak jadi isu, doktor akan cabut je gigi kita. Di Malaysia ni ada sikit isu, terutama kan doktor gigi lah, saya tak tahu. Tapi senior dentist biasa tak jadi isu. The new dentist mungkin akan apa supaya berhenti ubat cair darah. Pada kita tak jadi masalah, sebab kalau anda cabut gigi sekali pun, memang bila makan ubat cair darah akan ada extra bleeding di gusi anda. Tapi benda kita panggil compressible bleeding, pendarahan yang you boleh tekan. Gigi biar bengkak, ditekan je, nanti darah akan berhenti lah. Cuma ambil masa lama sikit. Itu saja. Tapi kalau you bimbang tak apa-apa, tapi di berhenti mesti dia akan suruh berhenti. Kita tak galakkan lah, sebab kita bimbang berlaku pembekuan darah semula di jantung anda terutama ataupun stroke. We try to continue. Tapi if your surgeon, your dental surgeon nak, they have to write down, they have to talk to you, the doctor lah. Okay. Tapi kalau anda buat major op, contohnya anda terpaksa buat appendix problem, ada pendarahan dalam kepala ataupun ada pendarahan dalam perut, that require urgent emergency, pembedahan emergency kan, yang itu dia kena discuss dengan cardiologist lah, dengan pakar jantung yang memulakan ubat cair darah, sebab kita ada ubat-ubat kita panggil antidote untuk lawan kesan ubat tersebut. Jadi tak jadi masalah. Biasanya kalau anda ada pembedahan, biasanya kita akan plan, okey, nak bedah bila, kita akan bincang berapa lama kita nak berhentikan ubat cair darah. Tapi kalau ada kes emergency, yang itu different story. Kita ada ubat pencair darah untuk lawan, ubat antidote, ubat pencair darah yang kita boleh gunakan. Kalau tak ada pendarahan tu jadi banyak lah. Tapi kalau minor surgery, pembedahan bawah kulit, pembedahan mata, tak jadi isu sebenarnya. Tapi kalau doktor tu bimbang sangat, dia tu talk dengan doktor lah. Baru-baru ni pun saya dapat terima satu rujukan balik dari pakar mata yang nak, tapi dia nak buat major surgery untuk mata. Dan benda tu dia kena berhenti lah. Okey, satu soalan. Dok, saya ada gastrik dan ada luka. Kalau kita dah makan ada masalah gastrik dan dah makan ubat pencair nama glyperin, sakit perut anda akan bertambah, confirm. Jadi apa yang doktor boleh buat, doktor akan nabak supaya makan ubat cair darah lepas makan. Dan kadang-kadang masih doktor baru kita panggil ubat nama pantoprazol, atau omeprazole, dia akan bagi untuk bantu. Tapi kalau ini kita akan jaga makan ubat cair darah lepas makan dan makan ubat nama pantoprazole untuk kurangkan risiko. Ataupun Vensit lah, saya tengok Vensit brand kan, kalau KKM Vensit punya brand Vensit. Itu ubat untuk neutralkan kesan pencair darah dalam perut. Tapi kalau tak boleh juga, beritahu doktor ada pilihan. Mungkin dia tukar ubat nama ticlopidin
ataupun tukar ubat nama pelawik ya. Cuma isunya ialah ubat-ubat tu lebih mahal lah harganya berbanding dengan ubat aspirin. Aspirin tu mungkin berapa kupang ya, berapa sen aja. Berbanding ubat nama-nama macam kalau pelawik mungkin cost about 8-9 ringgit per tablet. Kalau Winsprin satu strip 10 mungkin 9 ringgit. Ini kalau anda makan ubat pelawik sebiji sudah 9 ringgit dah. Teknologi itu menyebabkan dia menaikkan harganya, tetapi dia tak ada side effect, tak bleeding, tak ada, dia tak ada side effect untuk gastrik, tak ada side effect untuk allergic. So kalau ada masalah pun beritahu pada doktor, doktor boleh tukar ubat lain. Okey, kalau Encik Muhammad Nizam kata dia makan ubat nama Glyprin dan Witrak ni clopidogrel, lepas tahun biasanya doktor akan berhentikan clopidogrel sambung dengan Glyprin sahaja. Tak jadi isu Encik Muhammad Nizam Tapi sekiranya, sebab tu anda kena bincang dengan doktor pakar jantung anda yang memerlukan ubat tu, kenapa dia makan ubat Witrak dan Glyprin. Sebab ada isu kadang-kadang kita ada, kalau anda hanya serangan jantung kami tak jadi masalah, tapi kalau anda bubuh stent, bubuh belut, dan anda makan ubat dua-dua jenis tu, ada masanya kita akan sambung ubat tu lebih pada setahun. Terutamanya sekiranya anda mendapatkan prosedur yang sukar masa kita buat, atau spring tu dia letak di tempat-tempat tertentu yang mungkin berbahaya kalau anda hentikan ubat cair darah dual tu dalam masa setahun. Biasanya kita akan sambung, ada sebab ni kita akan sambung. Most people take 1 year, tapi kita tahu pada pakar jantung, saya kadang-kadang saya kata you kena makan lebih daripada setahun kalau you tak ada masalah apa. Sebab kita bimbang berlaku pembekuan di tempat kita letak stand tersebut. Okey So itu pantang larang yang saya rasa you kena tahu. Ubat cair darah lah. Yang keempat, kalau anda makan ubat begitu juga, anda juga perlu beritahu pada doktor bila anda doktor nak bagi antibiotics. You have to tell dia makan ubat cair darah, sebab ada masanya doktor akan tukar antibiotik yang mungkin tak sesuai kepada yang lebih baik, sebab kita nak kurangkan interaksi kepada ubat cair darah bila anda makan. So bila kita makan ubat cair darah, isunya inform your doktor. Dan tapi kalau mak-mak kita lah, mak ayah kita dah berumur, doktor bagi ubat cair darah, so bila jumpa doktor, you have to accompany them. Pergi sekali dengan doktor lah, jumpa sekali dengan doktor, bahawa beritahu doktor you mak makan ubat ni. Isu kadang orang lupa. Zaman COVID ni kena ingat, kadang mak bapak kita jumpa doktor, you all tak boleh follow. Ini masalah kadang-kadang. Jadi dia info tu tak sampai kepada doktor yang menjaga pesakit. Jadi kadang-kadang berlakulah komplikasi, side effect atau perkara-perkara yang tak diingini bila itu memerlukan rawatan tersebut. Ada soalan Muhammad Najib dah beritahu doktor, Assalamualaikum doktor, adakah bacaan platelet darah tinggi akibat pengambilan ubat cair darah? Jawapannya tidak. Muhammad Najib, kita malah kita gunakan ubat pencair darah sekiranya anda punya platelet itu tinggi. Kita panggil thrombocytosis, maka kita makan ubat cair darah untuk kurangkan risiko pembekuan darah. Jadi bukanlah akibat. Ubat cair darah itu adalah rawatan untuk orang yang mempunyai platelet yang tinggi. Okey, doktor, saya makan ubat cair darah. Pak cari hamba, doktor, saya makan ubat cair darah namanya Witrak, clopidogrel, tapi perut saya ada luka. Itu masalah besar. Kalau anda makan ubat cair darah perut anda luka, itu masalah. Tapi bukanlah Witrak itu penyebab luka dalam perut. Mesti ada ubat lain yang anda makan menyebabkan luka dalam perut. Kalau berlaku, anda kena pergi jumpa doktor balik, bincang balik. Isunya besar yang itu. Sebab kita pertama luka tu kita kena hentikan dahulu. Yang itu anda kena tambah darah, kena berhentikan, kadang-kadang kena buat endoskopi, rawat luka dulu, lepas tu kita makan ubat cair darah balik. Masa ubat luka memang tak boleh lah, sebab takut berdarah tu banyak. Jadi kita makan ubat cair darah tu selepas kita rawat luka dalam perut kita. Okey saya rasa agak banyak perbincangan ini, dah pukul 9 dah. So tolong jelaskan bab ni bab tu tolong tengok. Pada saya ubat cair darah ni, pada saya bagus lah, ubat yang bagus. Tapi orang tanya jelaskan, doktor, ada tak kegunaan ubat cair darah untuk halang risiko stroke atau serangan jantung, ataupun ubat orang bimbang stroke dengan jantung? Ada jawapannya. Kadang-kadang kita guna ubat nama aspirin, tapi anda kena bincang dengan doktor. Sekiranya anda mempunyai risiko, pelbagai risiko untuk dapat serangan jantung ataupun stroke, adanya doktor akan mulakan ubat cair darah sebelum anda dapat sakit itu. Kita panggil preventif.
prevent. Sebab anda nak makan ubat ni untuk elakkan risiko dapat stroke ataupun masalah jantung. Memang ada, tapi anda kena bincang dengan doktor. Jangan start sendiri. Kita tak macam di US di US lain. US depa agak negara agak maju bab-bab tu. Okay, we at almost 9. Thank you for joining me. 5.30 saya tak tahulah, saya dah banyak hari tak boleh bersama dengan you all sebab komitmen saya dengan tugas. Kadang-kadang 5.30 tak habis lagi, sakit. Saya akan cuba tengok macam mana. Nanti kita akan notify ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.